Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nur Amizarina binti Sitijah. Saya dari unit PEKK dan di video kali ini saya ingin menyunting sebuah buku cerita untuk kanak-kanak yang bertajuk Tukang Kisar yang Bodoh dan Keldainya. Okey, sebelum memulakan penyuntingan, izinkan saya menceritakan tentang cerita Tukang Kisar yang Bodoh dan Keldainya ini terlebih dahulu. Okey, dalam buku cerita ni, Tukang Kisar, kita ada dua watak utama iaitu tukang kisar, anaknya dan seekor keldai. Tukang kisar dan anaknya ni merupakan sebuah keluarga yang sangat kekurangan dan kais pagi makan pagi, kais petang makan petang. Oleh kerana satu hari, tidaklah satu hari, tetapi ada kampung mereka mengalami kemarau yang berpanjangan, menyebabkan mereka terpaksa untuk menjual keldai mereka bagi menampung kehidupan mereka. Okey, baiklah. Dalam perjalanan ingin menjual kedai mereka bertemu dengan 4 jenis orang. Secara keseluruhan, saya ingin memuji buku cerita ini kerana merupakan mempunyai jalan cerita yang sangat menarik dan mudah dibawa oleh kanak-kanak. Baiklah, dalam penyuntingan saya ingin menyentuh tentang penggunaan bahasa dan gaya tulisan. Secara keseluruhannya, penggunaan bahasa yang digunakan oleh penulis buku sangat menarik dan mudah difahami oleh kanak-kanak. Gaya penulisan yang santai tetapi mampu menyampaikan makna tersurat dan tersirat. Tetapi ada dua perkataan ataupun dua penggunaan perkataan yang saya ingin sunting agar lebih mudah difahami oleh kanak-kanak. Yang pertama, ayat yang berbunyi, mereka asyik menyapu peluh di dahi. Okey, menurut kanak-kanak, menyapu adalah satu perbuatan membersihkan dengan menggunakan penyapu. Oleh itu, kanak-kanak akan keliru bila mendengar bahawa kita menyapu di dahi. Oleh itu, saya mencadangkan untuk menukarkan penggunaan menyapu dengan perkataan mengelap. Jadi ayatnya adalah mereka asyik mengelap peluh di dahi. Okay. Dan yang seterusnya adalah ayat yang berbunyi, si anak yang tersentak itu bersetuju. Okey. Boleh dikatakan perkataan tersentak dan penggunaan perkataan tersentak terlampau tinggi untuk tahap kanak-kanak. Itu saya mencadangkan penggunaan tersentak boleh ditukarkan dengan perkataan terkejut. Hasilnya, si anak yang terkejut itu bersetuju. Okey, seterusnya tentang kandungan dan tema yang ada dalam buku cerita ini sangatlah baik dan menarik. Tema yang ada di buku cerita ini adalah seumpama nilai persahabatan antara manusia dan haiwan dan nilai keluarga, tema kekeluargaan. Antara nilai-nilai yang saya dapat tafsirkan melalui buku ini adalah kebijaksanaan, yang mana kita haruslah berfikir dengan bijak sebelum melakukan sesuatu. Kesabaran, iaitu si anak dan si tukang kisar sangat sabar ketika dikritik oleh setiap orang-orang. Walaupun ada 4 orang mengkritik mereka tetap sabar dan menerima pendapat mereka dengan baik. Dan kepentingan untuk membuat keputusan dengan bijak. Buku cerita ini sangatlah menghiburkan dengan jalan cerita yang agak tidak masuk akal, tetapi dapat menyampaikan makna tersurat dan tersirat. Dan sangat berharga dalam membentuk sikap bijaksana dan bertanggung jawab dalam kehidupan seharian. Okey, baiklah. Dari aspek struktur dan aliran cerita ini sangatlah menarik dan tidak membosankan kerana permulaan cerita diceritakan tanpa dilengah-lengahkan. Seperti pada muka surat yang pertama, si penulis terus menulis apa yang dua beranak ini ingin buat dan kenapa mereka begini. Okey, dan seterusnya, penulis menggunakan kaedah pengulangan bagi situasi yang dialami oleh watak utama. Okay. Kaedah pengulangan sangat baik untuk kanak-kanak kerana mereka mudah lagi faham dan lagi ingat situasi yang terjadi. Seperti yang berulang di dalam cerita ini adalah mereka terus berjumpa dengan orang lain. Mereka berulang-ulang ditegur dan dikritik oleh orang lain. Dan struktur cerita yang teratur membolehkan pembaca memahami setiap langkah perjalanan tukang kisar dan keldainya. Okey, namun begitu, tentang ketepatan fakta pula, ada satu aspek yang ingin saya sentuh, iaitu pada muka surat terakhir buku cerita ini. Terdapat beberapa elemen yang terlalu mengarah kepada tindakan yang tidak logik. Contohnya, pada bahagian si tukang kisar bersama anaknya mengikat kedua belah kaki keldai dengan menyelitkan sebatang kayu di celahnya, kemudian mereka memikul keldai tersebut bersama-sama.
Bagi saya, situasi ini adalah tidak logik kerana keledai merupakan haiwan yang sangat berat dan kayu yang digambarkan sangatlah kecil dan tidak dapat menampung berat si keledai tersebut. Saya boleh katakan fakta yang dikatakan di sini adalah tidak tepat kerana boleh jadi kayu yang mengangkat keledai tersebut akan patah. Aspek seterusnya, aspek yang terakhir, saya ingin memuji penulis atau pelukis yang terlibat dalam melukis ataupun menyiapkan buku cerita ini. Ilustrasi sangatlah jelas dengan penggunaan warna-warna yang terang dan menarik dan dapat menarik perhatian kanak-kanak. Bukan itu sahaja, setiap ilustrasi ataupun situasi dilukis selari dengan jalan cerita. Oleh itu, perkara ini memudahkan kanak-kanak untuk memahami jalan cerita kerana setiap muka surat juga ada gambar masing-masing. Bagi kesimpulannya, buku ini sangat menghibur, mendidik dengan tema yang penuh pengajaran dan mempunyai pengajaran yang sangat banyak. Namun begitu, terdapat beberapa aspek yang kita perlu teliti sebelum menulis supaya buku ini sesuai dengan kanak-kanak. Okay, ini adalah rujukan yang saya guna dalam membuat penyuntingan ini. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.